الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib menyeru kepada sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan kesungguhan untuk melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi semua tegahannya. Semoga dengan itu kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan nasihat, pesanan dan teguran adalah satu tuntutan Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa agama itu nasihat. Kita beruntung kerana tanggungjawab agama ini telah digalas sebaik mungkin oleh para muslih yang terdiri daripada kalangan anbiya dan mursalin. Mereka memberi komitmen yang tidak berbelah bahagi dalam memandu umat berpaksikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Nuh alaihissalam menegaskan kepada kaumnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 62. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang bermaksud, tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang aku mengetahui melalui wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Manakala Nabi Hud alaihissalam pula menyatakan kepada kaum Ad dalam surah Al-A'raf ayat 68, Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Yang bermaksud, tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Petikan-petikan ayat tersebut menjelaskan hakikat bahawa nasihat adalah perkara yang merangkumi dua pendekatan dakwah yang saling bergandingan, iaitu seruan melaksanakan kema'rufan serta suruhan meninggalkan kemungkaran. Generasi terbaik Islam yang terdiri dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum meletakkan kewajipan memberi nasihat sebagai tanggungjawab terpenting selepas salat dan zakat. Hadirin sekalian, dalam konteks Islam, nasihat adalah salah satu pendekatan dakwah yang ditegakkan untuk menjamin kualiti masyarakat yang sejahtera, bermula dari pemimpin kepada rakyatnya, ketua keluarga kepada kaum kerabatnya, guru kepada anak didiknya, majikan kepada para pekerjanya, termasuklah khatib kepada para jemaahnya, di mana tanggungjawab memberi nasihat itu perlu dilaksana demi memakmur dan mengangkat martabat manusia. Kegemilangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sehingga muncul suatu paradigma masyarakat baharu yang disebut khairul ummah. Kerana kejayaan umat menjunjung tanggungjawab agama itu nasihat dengan berkesan, generasi sahabat tidak hanya muncul sebagai penyampai risalah yang jujur, tetapi juga pengikut ajaran yang taat. Mereka teguh dan patuh setiap pengajaran dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru sebagai seorang muslim yang mendambakan fasa kegemilangan Islam menyerlah kembali, mestilah meneladani sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menerima sebarang saranan atau nasihat yang baik, respon sewajarnya ialah dihargai, dihayati, diambil berat dan disambut dengan jiwa yang terbuka. Pesanan Imam Al-Ghazali melalui di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, An-Nasihatu Sahal wal Mushkilu Qabuluha li'annaha fi madhaki muttabi'il hawa mur. Katanya, nasihat itu mudah, yang sukar adalah menerimanya. Kerana bagi yang mengikuti hawa nafsu, maka nasihat terasa pahit. Sifat manusia yang suka merendah-rendahkan nilai nasihat berpunca dari sikap sombong dan angkuh. Akibatnya, nasihat walaupun berdiri di atas asas kebenaran, ukhuwah dan mahabbah, ia tidak dapat dilihat dari sudut positif kerana munculnya anggapan bahawa budaya berpesan-pesan dan tegur-menegur itu hanya mahu menunjukkan kelemahan atau menjatuhkan air muka seseorang. Lebih malang lagi jika kesombongan itu dihamburkan dengan kata-kata seperti kubur masing-masing, jangan sibuk hal orang lain, cermin diri dulu sebelum beri nasihat, dan seumpamanya. Tabiat mencipta persepsi buruk terhadap orang yang memberi nasihat ini tidak layak kita contohi. Allah Subhanahu wa taala menempelak sikap mempertikai nasihat yang baik sebagai perbuatan yang keji, seperti mana diperingatkan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadal kalami ila Allah ay yaqula ar-rajulu lir-rajul ittaqillah fayaqul alayka binafsik." Kata Nabi, sesungguhnya
Perkataan yang paling dibenci di sisi Allah ialah apabila seseorang menasihati saudaranya, bertakwalah kepada Allah, lalu perkataan itu dibalas, jagalah tepi kain sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sampaikanlah teguran dan nasihat secara berhikmah. Moga-moga komuniti masyarakat kita terus teguh dan istiqamah di dalam landasan syariat. Ambillah nilai pengajaran daripada nasihat yang disampaikan, sekalipun latar belakang pendidikan atau jawatannya lebih rendah daripada orang yang mendengarnya. Tiada istilah sempurna dalam diri manusia. Kerana ketidaksempurnaan itu, maka kita dijadikan oleh Allah agar sentiasa ingat mengingati. Tegurlah dengan niat yang ikhlas untuk memperbetulkan kesilapan atau sekurang-kurangnya mengelakkan kesilapan yang sama berulang kali. Usah kita hanya memilih individu-individu tertentu sahaja untuk menasihati diri kita. Kerana itulah seburuk-buruk alasan yang pernah disuarakan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah surah Al-Furqan ayat 7. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Sadaqallahu azim. Dan yang bermaksud, dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan, minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia biasa yang lain? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya, supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya sebagai saksi yang membenarkan. Sesungguhnya nasihat menjadi amanah yang berat bagi para pendakwah, kerana ia bukan sekadar syiar agama yang wajib ditaati, bahkan yang paling utama ialah mengamalkan apa yang disampaikan. Beruntunglah mereka yang sedia mendengar nasihat sebagai wahana pemangkin diri ke arah yang lebih baik. Boleh jadi satu teguran yang diterima itu bakal mengubah kehidupan kita di kemudian hari. Para tetamu Allah sekalian, akhir khutbah ini khatib menyeru sidang Jumaat sekalian untuk bersama-sama menghayati intipati khutbah yang telah disampaikan. Pertama, umat Islam adalah berlapang dada menerima teguran dan membuat kebaikan diri supaya mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya bersikap tertutup dan taksub akan menyebabkan seseorang itu berterusan dalam kekurangan dan kelemahan. Kedua, tanggungjawab menyampaikan nasihat tentang sesuatu galakan atau larangan adalah tugas mulia warisan para nabi dan rasul. Yang ketiga, umat Islam perlu menghidupkan budaya tegur menegur dan nasihat menasihati dalam rangka membina masyarakat khairah ummah. Keempat, masyarakat Islam perlu menjadi pendengar yang baik serta bersikap terbuka menerima teguran dan nasihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayat petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Zumar ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتن أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid dan surau, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al ba'd, Allahumma ya dafi'al bala' ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Nasrah, kakak Nasrah. Silakan dia dalam penuh dah.
Gunakan yang kosong. Gunakan kiri kanan dalam ni. Belum kita mulakan solat. Belah sayap kiri masjid kosong. Gunakan belah sini, gunakan belah sini dulu. Kalau dah pernah bagi tahu. Belah sini masih kosong. Ini. Kanan okey. Kanan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله اللهم أنت السلام وأنت السلام عليك
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي إلهنا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله